mana ustaz saya, guru saya di segi pelajaran ilmu ataupun di segi kerja dakwah. Sebab tu nak minta izin ni, kecek tengok tak ni pun duk kecek dengan saya. Orang lama-lama saja. Orang gerbek dengan agama. Nak boleh sapa hari ni memang kena tepuh dengan macam-macam masalah. Bagi orang lama, orang tua yang istiqamah dalam kerja ni besar sekali. Kalau bila ajak sampai hari ni, kalau bila ajak masa dulu, masa saya ni lebih kurang 20 tahun lebih. Jadi masa muda lagi lah fok kita ni. Saya duk budak ni, usia sini, orang tua sini ni masa muda lagi. Mana berterusnya hari ni dia boleh tengok lagi rupa Allah masih pilih, Allah masih istiqamah kita dalam amalan agama. Mana memang ada kebaikan besar. Sebab tu untuk musakarah, apabila buat putusan semua lah dengan amin dia royak, apabila mari golak ni jadi kenalin sikit lah. Tapi dengan mesyuarat. Tadi belum nak mari masuk mesyuarat pukul 9 pagi di markah mesyuarat hari ya kita. Jadi buat putusan mesyuarat. Dengan mesyuarat ni mana taat penting lah. Saya pun puasa puas hati dengan mesyuarat, ada kebaikan, ada nusrah Allah Ta'ala. Moga-moga majlis kita hari ini menjadi asbab hidayah untuk kita semua dan untuk umat suhalam. Amin. Amin. Sebab kita semua ni nak pada kejayaan. Hari-hari ni kerja buat kita ni, kita nak pada kejayaan. Tak lain tak bukan kejayaan kita ni Allah Ta'ala telah tetap sifat buat janji, kata kejayaan setiap lapisan manusia ni dalam agama yang sempurna. Apa agama? Agama perintah Allah, sunnah Nabi SAW. Lepas tu nak buat macam mana? Nak buat dua perkara ni masuk dalam kehidupan kita. Inilah media kita duk belajar, duk usaha, duk buat kerja, duk buat pengerban sikit sebanyak untuk nak jadi kehidupan kita ni betul dengan kehendak Allah, kehendak Rasul. Sebab ada contoh orang yang telah jaya dah dulu, yakni sahabat 124,000 sahabat ni radhiyallahu anhum. Allah redha mereka itu dengan kehidupan dia tu. Kalau kita tengok berlainan cara, berlainan tanggungjawab, berlainan maqam orang panggil. Jok dia jadi pemimpin rakyat, siapa jadi pemimpin dunia, raja. Hak miskin, siapa kaya, sedekah besar. Laki-laki, perempuan, pemuda, orang tua, orang duduk bandar, orang duduk kampung, orang cocok tanah, orang menego, setiap lapisan. Itu sebagai contoh pada kita sampai kiamat. Itulah pedoman hidup yang kita nak belajar hari ini. Sifat yang ada pada mereka ini, hak supa belaka taat. Saya ada ayat ni, taat. Supa belaka. Sifat dia. Hak lain ni bab gerbel tak sama. Ada hak gerbel banyak, letih banyak, letih sikit. Kalau apa lagi kebolehan bijak sana dia ni tak sama. Ada hak tak pandai bila, tak lebih pada 10. Ada kisah dia, tapi radhiyallahu anhu Tuhan redha. Walaupun hamba mana itulah kehidupan. Tapi setiap sahabat ni, orang yang dapat kejayaan ni, dia ada taat. Dia buat gapo dengan mesyuarat, lepas tu dia taat. Tapi taat ni yang kena bicara luah kak, bab taat. Dia ada juga hak Nabi kata, kalau mu taat binasa kamu. Dunia mu binasa, akhirat mu tak jaya. Taat di segi mana? Di segi mana khilaf dengan hukum Allah Ta'ala. Ada satu orang sahabat, dia duduk dalam satu perjalanan dengan sama-sama sahabat ni. Masa tu dalam musafir perjalanan ni, dia latih jadi amir seorang, orang untuk kawal jemaah.
Dia kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada dua naik ke atas ni, kena ada orang buat putusan mesyuarat tengok ah. Tapi dalam gerak ke ni dia ada orang duk jaga kawan ni. Jadi pasal mana dia tak tahulah, perintah suruh anak makmum dia ni terjun api. Maka apabila dia dengar begitu, dia dengar juga kelimah taat ni jaya, tapi rasa tak puas hati. Kena suruh terjun ni. Maka dia tangguh tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila soalan ni disapa pada Nabi, Nabi kata sekalu mu taat hari itu, maka binasalah kamu. Sebab itu khilaf, tak dibenarkan. Nak binasakan diri. Sebab tu kita kena tengok juga hukum Allah, perintah Allah dengan cara Nabi. Sebab tu hari ni kita duk belajar ni supaya nak betul kehidupan kita. Kehidupan panggil bahasa Cina panggil wik nizamul hayat, tertib hidup. Itulah kejayaan yang ada para sahabat yang dapat gelar radhiyallahu anhum ajma'in. Segala kehidupan dia tu berlainan maqam. Orang berniaga pun berjaya, orang cocok tanam pun berjaya, orang jadi punam gemna pun dapat radhiyallahu anhu. Sebab mereka ada kehidupan cara yang dikandang oleh Allah dan Rasul. Kenapa mudah sangat mereka ini boleh terima? Sebenarnya orang buat ni buat apa biasa kau panggil degil ke kepala. Orang tak ada sifat manusia buat ni. Kalau tengok sejarah, tarikh, perwasat sahabat ni, buat mari daripada keturunan anak cucu orang sembah berhala belaka, bahkan panggil latar belakang dia, teruk-teruk belaka. Tak dengar orang, degil lagi. Balas sikit sebanyak pakai tumpah darah 7 keturunan. Siapa tahu jaga keturunan dia tu lebih pada tak heran kot orang. Tapi apabila Nabi SAW mari gunakan ambil agama fit masuk lagi kehidupan dia, orang panggil tukar kehidupan. Nabi SAW dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala mari untuk tukar kehidupan dia mana jadi agama. Sebab agama ni tak ada luar daripada kehidupan. Kita kena cek daripada kehidupan kita, nak buat suku tak. Hidup hari-hari. Nabi pergi Mekah, Nabi tukar cara hidup. Itu syirik nizamul hayat. Hingga fak ni terima. Dia mula mana? Seseorang nak terima atas satu-satu hukum, satu-satu perintah, nak timbul terima kebenaran, dia kena ada asas yang tekun, asas yang kukuh semua. Bagi hukum hakam, ahkamat, segala hukum hakam perintah Allah, dia perkara tak nampak tengok. Sebab buat hari ni balasai hari ni, buat dunia balasai akhirat. Ni perkara tak nampak tengok belakang. Hak nak terima boleh hanya orang betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang beriman ni yang nak apa yu'minuna bil ghaib. Mana orang yakin beriman perkara yang gaib, benda tak nampak tengok. Sebab tu lepas pada Nabi waktu hukum royak perintah Allah, royak cara hidup, nizam tertib hidup, Fuad ni kata apa? Labbaika ya Rasulullah. Kami tak akan tanya apa dan kenapa. Gapo yang Rasulullah gariskan, kami sedia. Sebab apa? Dia bukan mudah-mudah mari royak boleh buat selalu, tidak. Melalui usaha. Usaha apa? Orang panggil usaha iman. Usaha asas dalam agama. Buat tapak dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mari mula tapak 13 tahun di Mekah. Asuh orang-orang hak jahiliyah tadi. Hak tak ada sifat manusia. Hingga kata berubah kehidupan. Allah tukar mereka hak jahiliyah tu jadi radiah. Hak orang panggil ada masalah sikit-sikit yang berlaku ni sanggup tumpah darah. Sampai 7 keturunan. Tapi lepas pada usaha ni
Nak ayat tu dia kata pentingnya. Tak ada dah lebih dahsyat, lebih teruk daripada zaman itu. Tapi berubah dengan tertib nizam, dengan agama wujud dalam kehidupan. Hingga kata akhir sekali puak ni rela mati supaya saudara hidup. Dulu kambing apa ni uta dia mau kena takir ni, dia bakal turuk. Siapa marilah kebun siapa, bakal 7 keturunan bala. Tapi lepas pada tu hingga rela saudara hidup, rela dia mati supaya saudara hidup, rela dia lapar supaya saudara kenyang, rela mereka susah supaya saudara senang. Orang tu lah orang yang sama, tapi tukar kehidupan dengan sebab usahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tuan-tuan ni, hari ni maksud kita ni nak pada kejayaan. Pedoman hidup kita ni adalah sahabat. Pedoman hidup hak Allah Ta'ala hantar mari sebagai jadi bintang pertunjuk. Dan cara hak mana Allah Ta'ala redha dah atas dunia ni dah. Puas hati digelar atas dunia ni dah. Hari ni tak ada kena tiru siapa, tak ada kena ambil siapa buat pedoman hidup. Mereka ini duduk depan kita. Sebab tu dalam tu Allah Ta'ala ambil belakang. Ada pemimpin, ada rakyat, ada kaya, ada miskin, ada orang tua, ada orang muda. Cara mana duduk dalam kehidupan. Inilah hari ni hak kita nak belajar dalam kerja kita. Kemuliaan yang dapat daripada orang tak pakar, setinggi-tinggi manusia, kemocok, semulia-mulia. Nabi sebut juga bab mulia ni, khairul qurun qurni, sebaik-baik zaman aku ni lah. Tak biasa berlaku belum pada ni. Bahkan seburuk-buruk zaman pun masa tu juga, masa Nabi datang awal-awal tu buruk masa tu. Tak ada pihak nak bersaing. Bak tawah, bak apa ada dah kawasan Mekah ni. Tapi tawah telanjang, sembelih kambing simbol darah kat Baitullah, terjahalat panggil jahiliah. Tapi dengan tertib ataupun susun ni, nizam, tertib hidup ataupun agama, perintah Allah, hak Nabi mari usaha hingga semulia-mulia, kemocok. Hingga Allah suruh tiru. Aminu kama amanan nas. Sebab tu hari ni sampai kiamat tu tak ada pedoman hidup, tak ada contoh untuk kita buat tauladan melainkan cara yang mana Nabi telah bentuk sahabat. Sebab tu apabila sampai di zaman Maulana Ilyas rahmatullah alaih, Allah Ta'ala bakitkan kerja ni. Mula-mula Syekh Ilyas ni pergi usaha dalam medan orang panggil mewah. Kita dengar sama-sama ni, nak bincang sekali lagi supaya peringat semula untuk kita rujuk pada kerja yang sebenar. Orang mewah ni kalau nak banding tempat kita tak ada dalam ni. Mana duduk le darat lah ni pun darat lagi. Kalau zaman tu tak ada, habis lah. Kita dengar cerita semua kata dia pergi keluar atas sikit tempat maju-maju, tak pandang nak katuk kipah. Ambilkan sumber lepas dia berhenti musim belik. Tak pandang. Tapi Syekh Ilyas mula ni buat ni, tak sah kata nak belajar, nak erti agama, erti hukum makan. Hidup tak erti juga kehidupan. Tapi dengan mula situ, jemaah pertama telah gerak ke, maka ada perubahan besar. Orang yang tak tahu gapo, orang yang tak erti, orang yang tak mana pencuri, penyamun banyak situ. Hingga jadi berubah masyarakat. Allah Ta'ala guna. Ingat di zaman tak lama ni, zaman Nabi ni kecek 1000 tahun lebih dah. Tapi zaman ni lebih kurang 100 tahun ibtida Syekh Ilyas. Tapi dapat kesal dengan fikir dia, risau dia, usaha dia ni. Kita dengar orang lama buat Kerkusari ni. Kita tak ada, tapi duk kita tengok masalah ni pun lebih kurang. Tapi bezanya perubahan dengan cara hidup mereka. Kalau bak gerbang, bak utamakan saudara, boleh tengok ciri-ciri tu baik. Sebab apa ni tu? Usaha yang betul dengan cara. Usaha asas orang panggil. Kalau pergi main masa atas puak ni tak terima petai lagi dah.
Tapi Syekh Ilyas pergi dengan rupa ikram, rupa kasih sayang, rupa muhabbat. Ana tubikkan suasana amalan agama jadi mudah-mudah. Tapi tak keluar daripada agama. Jadi mula dengan mudah. Tak apa, sekadar mana kamu boleh bagi masa, sekadar mana kamu boleh gerbek, sekadar mana kamu boleh buat. Sebab tu Jumaat pertama saya dengar di masa tu duduk keluar setahun, Ausu, orang tua ke Kuzari. Jumaat pertama yang mana gerak tu, orang yang duduk dalam Jumaat ni tak pandai kelimah, sibuk kelimah tak betul. Tapi mereka sedia untuk usaha, untuk belajar. Syekh Ilyas hatta gimana pergi kepada satu madrasah, kita panggil pondok tempat kita sini. Sana ni dia beratus tahun dah sekolah pondok dia. Tempat orang duk pelik. Proses alim ulama tu baik situ. Saya tak ingat nama dia, Tok Guru. Tapi dia ada hubungan dengan Syekh Ilyas masa tu, ada hubungan tak luka duk ziarah di Bangla Wali Masjid. Mana dia kata satu hari aku akan hantar jemaah-jemaah aku ni pergi pada tempat kamu. Yang tak masuk fikir lagi kata sebab di sana sendiri sejid dia, sejid Syekh Ilyas tempat duduk ni. Orang pun tak ada. Beberapa cokong. Hari nak pergi sapa tempat dia ni, nah mungkin. Tapi satu hari sapa. Tapi tak ada mutaksir ke apa lah, tak faham, tak tahu, tak ada ambil padu. Tapi apabila jemaah ni sapa, jemaah ni masuk ziarah ulama. Dia kata ambo mari di Nizamuddin. Nizamuddin ni nama tempat ada. Dia masyhur situ, negeri dia ni tempat kubur Hadrat Nizamuddin. Tapi masjid tu dia panggil Bangla Wali, masjid nama dia sikit ya masjid. Ambo mari situ tempat mana Ilyas. Jadi mutaksir dia sikit kesai dengan KJP. Dia kata ambo ni satu jemaah di Hidayah daripada Bangla Wali Masjid mari jumpa dengan tuan di sini. Buat kami tak pandai belaka dengar tuan ni jemaah hok sida sada, bahasa Urdu panggil sida sada, mudah-mudah. Tapi dengan penuh fikir, penuh risau, tujuan maksud yang besar. Dia kata ambo tak pandai, ambo tak erti sungguh. Mari nak belajar Syekh Ilyas semua belajar dengan tuan. Sebenarnya hamba kelimah pun tak betul. Tolong betul kelimah hamba dia, tolong dengar deh. Saya dengar mufti ni cerita-cerita ni. Tolong dengar kelimah saya nak sebut deh. Jadi dia orang Pakistan, India ni, dari lidah dia ni. Jadi kalau bahasa Arab ni lebih Melayu. Orang Melayu lidah kalau guna bahasa Arab, kelimah ni Arab. Allah, dia panggil gitu, kita panggil Allah. Kalau orang ikut kampung darat-darat panggil Yallah. Tak penuh Allah ke Allah. Duk orang mau kita duk panggil Yallah. Yang betul Yallah ke bakar kan. Yallah. Ulang-ulang saya duk ya atas sampai berhidup. Usul mari pak kita doa kat Yallah semua. Bukan Yallah tu ya Allah. Tapi lidah dia panggil Yallah. La ilaha illallah. Yang mereka sebut hari itu menggetarkan hati ulama. Sebab apa? Dia tak betul lagi sebut dia. Ulama ni kata apa? Benar hijau Syekh Ilyas. Siapa dah dia sebut hari itu, siapa dah benar. Aku duk rasa sempurna dah. Kalau orang alim sungguh, orang faham sungguh, dia tak tengok orang, dia tengok dia. Dia tengok dia sendiri, dia tak tengok kelemahan orang. Dia ni tak reti sungguh. Pelek sungguh, lidah tak betul. Kelimah ni dia nak kepada sebut teh yang betul. Kelimah tu sebut teh yang betul. La ilaha illallah. Nak kata la ilaha tak boleh dah tu. Bu hamzah tak boleh. Kena betul sebut teh yang betul. Terjemuh pun kena tahu. Ni sebut pun pelak dah. Ulama ni menangis teriak peluk jemaah mereka cerita ni peluk takkan. Benar Syekh Ilyas royak. Aku rasa kata aku sepenuh dah cukup dah. Sekadar dapat pagar keliling pagar tempat aku ni nak tanya mak bangsa Allah apa. Nak suruh buat apa dari segi agama, mu nak fatwa hukum apa, nak tanya masalah apa. Darul Ulum tempat orang mengaji, dia retilah.
Tapi hai di luar pagar tu, sebab kelimah ni duduk luar, ke orang ni orang mari luar. Ada lagi luar kawasan madrasah aku orang yang tak erti kelimah. Waktu Syekh Ilyas teriak menangis. Benar. Memang kena ada macam gerak macam ni. Aku sekadar jaga hak mari cari aku je. Tapi banyak lagi hak tak mari cari, hak tak erti kelimah. Hak ni la ilaha illallah nak sebut tak boleh. Hak lain lagi banyak lagi. Sebab tu saya duk belajar, mari duk belajar golak ni, kelik hidup kampung, saya duk gerak belajar. Allah wujud apa masalah ni. Mari cerita ni malam ni tak cadai pun. Allah wujud apa segak. Saya bawa jemaah 3 hari. 3 hari duk dalam masjid, mana orang-orang muda dah belakang lah. Masa buat halqah tajwid Quran, buatlah duk. Mula-mula tu ambil ajar suruh dengar belakang, pihak pandai ambil takwiyah jadi orang mengajar. Lek usaha dakwah ni mana Ilyas kata nak alim seorang, hafiz seorang, lepas tu duduk dalam tu gabung tak apa. Buya betul. Tapi ibtida mula tak pandai belakang. Hari ni boleh alhamdulillah lah tempat kita ni. Tapi ibtida mula-mula tak pandai. Dengar baca Fatihah belakang ramai-ramai. Saya mula di mukadimah suruh dia ucap kelima. Panggil baru email. La ilaha illallah. Orang pertama ada depan saya ni besar sikit. Budak-budak aku malu ambil dia. Wallahi Allah pergi kesan. Sebut kelima tak kena. Tak sub. Dia nak kata tak boleh. Nak kata kenalin, saya tarik dah. Ni jemaah sendiri. Tarik suruh sebut dah. La ilaha illallah. Saya kata Muhammadur Rasulullah. Muhammad nak pergi Rasulullah tu pun tak boleh. Wallahi nak royak sikit kita fikir, kata kerja ni nampak dogo-dogo, nampak main-main. Sebab kita tak boleh pelekeh dari segi orang tak pandai, orang apa pun. Sebab kita nak kepada mardatillah, kita nak fikir, kita nak belajar, kita nak cari keredaan Allah Ta'ala. Tapi saya takut dia tu malu. Tak apa. Baca Fatihah. Tarik boleh lah. Buat tak padu. Budak dia tak boleh, baru dia malu. Mula baca Fatihah pula. Saya baca heret sikit lebih dengar sekali. Wallahi Fatihah pun nak baca tak boleh. Ada lagi. Hak saya rasa kata tak apa dah kita ni. Dia apa lagi? Sebarlah agama kita ni. Kita fikir nak yang tinggi-tinggi lah, hak yang dihebat-hebat. Tak padu kepada hak belakang ni. Bahkan sekapung sendiri pun ada. Fatihah nak baca tak sub. Saya buat tanya, umur berapa sayang? Dia kata 33 dah. Bukan wairung dah, ni nak masuk wai puyai wai cerah. Umur 33. Saya ada kisah lagi kelima ni, hak sebenar. Nikah boleh retina lagi. Bini tak? Anak 2 dah malam dah. Hai, gapo nak jadi tuan-tuan? Pemimpin punam dalam keluarga. Kelimah tak betul, Fatihah nak baca tak sub. Mana isteri dia? Macam mana kehidupan anak dia? Masyarakat ni, hak kampung saya baru, hak saya bawa satu jemaah baru. Pas dunia ni, tuan-tuan, umat sekarang ni. Kalau kita main hak tekak payah tinggi telajak, hak lapis rendah ni tak masuk dekat lah. Siapa nak pergi cari orang macam ni? Siapa dia nak bagi masa pada orang macam ni? Ni tahrikul iman. Hak Syekh Ilyas rahmatullah alaih telah gerak ke, mudah pada kita boleh pakai. Siapa hari ni? Kalau bila saya pun tak ada masa. Bila dengar Abu Sur lama-lama sini mulai royak semula dia kalau silap. 100 tahun dah. Mula 100 tahun di zaman mula-mula ibtida. Siapa tahun ni? 100 tahun. Boleh pakai lagi. Tak ada menetek, tak ada leteng aspia, tak ada selisih pahame, tak ada buat masalah. Bahkan gerak 200 negeri. Pergi tak kata lagi, tapi kalau Kozari, saya duduk gijo Pak Sabsa, duduk dalam istimak Rewin ni 7-8 tahun. Di Bangladesh pun sekarang duduk rumah, duduk gisok mau dengar ke Kozari, negeri itu telah terbuka, tak ada masalah dengan hukumat, dengan kerajaan.
Sebab kerja yang mana maksud kita tu betul, keikhlasan, istighlas kita, tujuan dan maksud nak pada umat jadi kebaikan, nak pada umat dapat mardatillah. Kat mana Allah buat turun hukum ayat Al-Quran suruh kita jaga kan, suruh kita kerja, suruh kita buat ni, ukhrijat linnas. Memang boleh gerak setiap lapisan manusia. Hikmat Allah sifat dalam tu ukhrijat linnas. Setiap orang ni Allah beri kebolehan untuk setiap lapisan manusia. Bukan tak hamba tak ada kebolehan. Hai, Allah lebih tahu pada kita. Ukhrijat linnas. Kalau tahu kata kita tak ada, mu ukhrijat lil bait. Kamu ukhrijat lizaujah. Untuk isterimu saja, tapi Allah guna umum. Ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Bila jok sampai sahabat dulu, kalau suruh tulis tak erti, baca tak andal. Tapi gerakkan dia tu seluruh dunia. Sebab tentang tanggungjawab ini tuan-tuan, yang maksud yang bersih, maksud yang suci, maksud yang tinggi. Tidak ada kaitan sakut paut dengan siapa-siapa pun. Tidak ada selisih pahaman siapa-siapa pun. Walaupun hari ini berpecah masalah fiqh bermacam-macam, berapa mazhab. Tapi kerja Nabi tak ada kesan dengan fiqh dengan apa ni. Sebab tujuan dia tu kuatkan iman, manusia beriman dan beramal dengan Allah. Iklan seluruh dunia selepas sembahyang maghrib ada muzakarah iman yakin. Sebab tu saya boleh kecek dengan kamu hari ni sebab muzakarah iman yakin. Kalau bab masalah saya nak muzakarah tak boleh, sebab di bawah saya lebih alim, lebih tahu, bab ilmiah lebih bijak. Tak kena tunggu dengar. Tapi bab muzakarah iman, kita seorang beriman pasti dan pasti kena jaga iman, kena usaha iman. Allah kata ya ayyuhallazina amanu aminu. Walaupun kamu duduk tahap mana, jadi orang kaya, kamu orang beriman, aminu. Kamu orang miskin, kamu kena usaha iman. Kamu orang alim, kamu kena jaga iman. Kamu orang awam, kamu kena belajar iman. Kait dengan iman, dia kait dengan orang beriman semua. Bila tak ada sakat teh, siapa bila kita kena usaha? Allah kata aminu kama amanan nas. Wisapa pada zaman Nuh, wisapa supaya puak Nuh, manusia hak tu hereda, yakni sahabat. Sebab tu hari ni setiap lapisan, tak kira siapa, tak kira golongan mana, syarat hanya sanya beriman dengan Allah. Kena tekad iman, kena muzakarah iman, kena usaha iman. Siapa mana, siapa sana, siapa ngaku atau siapa dah? Kalau siapa dah boleh berhenti. Tak siapa, tak ada siapa ngaku. Bahkan orang hak Tuhan jamin tu, kama amanan nas, ulama kia, ulama tafsir, sahabat pun tak puas hati. Sahabat pun tak ngaku atau aku cukup dah. Bahkan gelaran radhiyallahu anhum, sahabat boleh baca Quran. Bahkan Nabi tunjuk tak dunia fil jannah, tapi tak cukup dengan iman. Tak kuasa puas hati, tak kuasa kata ya sepenuh dah. Aku sebenar dah puas hati. Tidak. Setinggi-tinggi iman maqam seperti mana Abu Bakar Siddiq, seperti mana Umar radhiyallahu anhu, tak mencukupi atas iman. Apakah lagi zaman kita tuan-tuan? Bukan pahaman tawajuh puas hati baik-baik tuan-tuan. Setiap lapisan kena jaga dan usaha. Ni majlis kita, ni kerja kita, ni maksud kita. Jangan tengok orang tu tahap ni tak hafal. Oh bukan zaman kita dah ni. Zaman ni yang kena makan hak ni. Hak tinggi ni zaman rendah ke tak main ke tak kecek dah hak ni. Iman amal kena usaha sampai mati, sampai kiamat. Nabi dah sebut kan, belajar ni kena belajar daripada lendo sampai lihat apa kubur. Belajar ke apa? Ulama kata belajar fiqh ni tak wajib belajar kali-kali, berkali-kali. Belajar sekadar kita tahu waktu fardu ain. Tahu dah sembahyang rukun dah. Fi'li qalbi rukun haji siap kita tahu, puasa reti. Cukuplah. Cari hak tak pandai lagi, nak belajar. Patut orang alim ulama tak kena belajar dah. Ya belajar dia tahu dah. Tugas amal dan nyapa. Tapi apa kelimah ni kena belajar siapa? Kubur, siapa lihat. Masalah iman. Sebab iman ada naik turun, bahkan akhir zaman ada keluar masuk. Pagi beriman, petang dah jadi kufur. Nampak ke awak tak nampak ni? Bahaya ke awak tak bahaya? Reti ke awak tak reti? Dah berlaku dalam keadaan zaman kita sekarang. Orang beriman telah jadi kufur. Apakah lagi orang hak kufur langsung tak ada kena iman lagi, nak kembali pada iman. Suasana orang beriman hari ni duk naik turun, dah keluar masuk. Inilah tertib Syekh Ilyas rahmatullah alaih
tahrikul iman. Kena gerak semua, kena buat suasana, kena bincang, kena usaha bab iman. Setiap kampung, setiap buah rumah, setiap lapisan orang. Tidak ada sakat teh, tidak ada rubungnya. Tak ada sebut tentang rubungnya. Rubungnya kamu ni usaha imej, mu tak kena usaha imej. Tidak. Tak kira jadi punam, jadi pemimpin, jadi rakyat, jadi tokoh, jadi nakoli, laki-laki, perempuan, orang tua, orang muda. Semua orang berimej kena usaha imej. Lepas tu tak ada khilaf dengan orang lain. Ya imej ni, dia tak ada khilaf. Bab imej ni sama. Kalau kita kecek bab imej, dia tak berlagu. Semua orang berimej, dia yakin, dia mengaku kata dia orang berimej. Berimej dengan Allah. Macam mana? Kena harap pada Allah. Setiap orang berimej kena yakin pada Allah. Kena gantung dengan Allah. Kena takut pada Allah. Kena minta dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kena yakin juga. Kata tak ada cara hidup terhadap mereka cara Muhammadur Rasulullah, cara Nabi. Setiap gerak-geri dia kena usaha cara Nabi. Imaniat dia kena belajar hak Nabi ajar sahabat. Ibadat dia kena rujuk kelik pada cara Nabi. Muamalat dia kena ikhtiar cara Nabi. Muasyarat sangkum pergaulan kena cara Muhammadur Rasulullah. Akhlak cara Muhammadur Rasulullah. Siapa ni? Orang berimej umat Nabi semua kena belajar. Bak jaga semaya, bak usaha atas semaya. Setiap orang berimej kena belajar dan kena usaha dan kena jaga. Sebab Allah Ta'ala sebut orang hak semaya masuk neraka pun ada. Bukan kata kita semaya dah tak kena usaha. Tidak. Semaya masuk neraka pun ada. Semaya macam mana? Ada semaya mai-mai, semaya tak betul, semaya tak sebenar. Tahap semaya ni hak Allah sebut bagi apa ni balasan ataupun jaminan tu orang yang jaga. Dan perbezaan orang yang tak semaya dengan orang yang semaya boleh buat putusan kata orang ni beriman, orang ni bukan beriman. Hadis sahih Muslim, farak antara muslim bukan muslim duduk di semaya. Hari ni kita duduk tahap mana semaya? Ibnu Qayyim rahmatullah alaih kata 5. Muta'awan, muhasab, ma'fun anhu, ma'juz, kamil. Lebih kurang lama dah 13 tahun. Tak ingat. Gapo muta'awan orang semaya ni? Ibnu Qayyim kata semaya muta'awan tak boleh masuk syurga. Semaya tak cukup. Ni semaya, bak semaya. Tuan-tuan saya nak bincang lah kita duduk di medan semaya tapi nak nampak kata umat semaya duduk mana. Kita orang semaya tapi kita semaya kita duduk di tamneng mana? Muta'awan semaya juga. Maya lah no. Maya tak cukup. Zuhur maya asar dah. Asar maya maghrib dah. Maghrib maya isya dah. Isya maya subuh tak ono. Oh ni Ibnu Qayyim kata semaya muta'awan. Semaya ni tak boleh masuk syurga. Ini orang semaya. Tapi semaya tak jaga. Yang kedua, muhasab. Semaya ni semaya cukup 5 waktu. Tanya cukup dah cukup. Tapi tak tahu gapo. Ada tuan-tuan ni duk kecek ni nak bagi kita nampak. Tengok tuan-tuan. Kena jaga ni. Kena jaga ni. Orang berimej semaya. Tanda imej semaya. Semaya cukup. Tapi tawajuh dia tak ada. Tak tahu apa. Baca pun tak ada. Semaya. Ada tuan-tuan. Suasana semaya mengikut suasana. Pergi semaya. Hari Jumaat hari ni semaya. Jauh pun semaya. Suruh semaya asal. Tapi tak tahu. Tak ada semaya gapo tempat kita kena tok hati kita, baca kita, perbuatan kita, fi'li kita, qalbi kita, qauli kita. Betul ke tak betul? Inilah Syekh Ilyas ambil sifat tok kita belajar bodoh-bodoh, dogo-dogo nampak. Dok main hok tulo dakwah tabligh. Hai, jangan tengok hak tinggi lah. Kita kena ambil je daripada rakyat. Orang panggil hak rendah sekali. Sini tinggi-tinggi. Nabi duduk sekali dengan sahabat je daripada hamba. Nabi buat kira saing. Kena tak panggil hamba. Ashabi. Sahabat aku. Sahabat ni saing. Lah orang Malaysia ni. Panggil sahabat saya. Ini sahabat saya. Sahabat saing. Pasal Thai, pasal Thai panggil saing. Nabi panggil saya hampir 124,000 ni ashabi.
Sahabat aku. Nabi belajar sahabat. Nabi bersaing. Jok daripada serendah-rendah. Siapa jadi pemimpin. Latih orang jadi pemimpin. Mungkin jadi gubernur. Mungkin jadi orang penjaga di Turki. Mungkin di Yaman. Ni orang penjaga orang satu. Betul apa ni cara hidup buat ni, cara hidup orang rendah. Tapi semua tak tinggal hak ni. Bak keyakin ni, bak kehidupan, jaga semaya pesel. Radak ni orang nak menega, nak gimana? Ya salah mana nak pergi nak pergi menega ni. Syria. Kita semaya dulu. Panggil mari semaya. Minta dengan Allah. Semaya hajat. Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin. Hai ketua segala nabi, ketua segala rasul, imam, Sayyidul Mursalin. Tapi dia main dengan sahabat dengan manusia masa tu tuan-tuan. Ingatlah ni pedoman hidup, ni maksud hidup kita, ni cara hidup kita. Tak boleh buat lakah gitu. Zaman nu lah ni zaman kita. Lah, tidak. Gapo hak Nabi asuh masa sahabat, hak Allah tukar tapak tangan, belakang tangan, tapak tangan ni. Faham pi lama ni. Hak ubah jahiliyah jadi radiyah ni. Hak tukar Yasrib jadi Munawwar ni. Hak tukar syirik jadi yakin ni. Hak tukar bid'ah dalalah jadi sunnah ni. Hak ubah dunia jadi maksud akhirat ni. Ni Nabi ukar di keyakinan ni, ukar di iman dia, ukar di kasih sayang dia, ukar di kehidupan betul cara Nabi ni. Betul semaya, betul boleh selesai masa Allah, boleh tarik ke sana. Hajar ilmu agama, setapak sejeka cara hidup manusia. Orang beriman dengan Allah, harai halal sah batal, cuma cuci sunat wajib, haruh makruh. Belajar. Allah tukar puak ni jadi alim. Gapo saya panggil alim? Ada riwayat juga kata sahabat ni 10,000 orang ingat berat. Takriban. Hak lain lagi we kala tulis tak ada. Tulis suruh baca tak erti. Tapi hayya 'ala solah, penuh masjid. Allahu akbar, getah hati duk kebun duk kedai duk dengan isteri. Hayya 'alal salah, mari penuh sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada cara hidup hak dia keluar setiap hari tak keluar daripada cara hidup Nabi. Yakin mereka dengan Allah, tak kesal dengan asbab zahiriyah. Ni buat ni. Pasal gapo saya kata alim. Allah kata innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang takut ke Tuhan itulah orang alim, orang panggil alim. Sebab tu tak ada mazhab mana pun fatwa kata bila jahil. Abu Hurairah Syekhul Hadis alim. Muaz bin Jabal alim. Apa ni? Zaid bin Harisah ataupun Abdullah ibn Rawahah jahil. Tak ada satu kitab pun tulis sahabat hujur ni jahil, tak ada. Tapi ummi ada, tapi jahil tak ada. Sebab alim di sisi Allah. Dengan prosesnya kerja Nabi, dengan prosesnya iman, dengan prosesnya semaya mereka boleh selesai masa Allah. Faham kerana Allah boleh semaya, boleh selesai, boleh mengaji apa yang Allah Ta'ala hukum, boleh tunai dalam kehidupan. Boleh timbul kasih sayang kesempurnaan mereka. Hak sanggup tumpah darah hari tu, lepas pada tu jauh mati. Dalam buku minum air, mati kerana tak ada minum air. Buku kepala kambing kita dengar semua, lapai kuat keluarga siapa? Gapo lagi hak tak berlaku di masa sahabat. Semua hak Nabi proses dengan sifat inilah. Sebab tu hari ni tuan-tuan 100 tahun hak Syekh Ilyas Allah bagi ilham mula di malam golongan mewah tu. Siapa tempat kita ni? Orang hak dengan zaman Syekh Ilyas rahmatullah alaih. Salah satunya Haji Abdul Wahab Sahab. Kita panggil kita panggil Bay Wahab dah. Pakistan panggil Haji Sahab. Dia orang sebenarnya orang kerja orang kerja hukumat juga. Sebab dia tak ada panggil Maulwi Mufti Abdul Wahab, Maulwi Maulana Abdul Wahab dah. Tapi dia kerja agama ni dia tak ada syarat atau kita kena ingat Quran, ingat apa. Syarat orang beriman. Semua boleh gerak. Dengan gerak ke dia jok zaman Syekh Ilyas. Sampai sekarang saya duduk dengan dia juga 2 tahun di Raiwin. Dengan pesan ni, dengan nasihat di markas Raiwin. Dia saya juga khas masa berpisah di markas dah. Belum hari nak kelik. Belum dia nak mari Jo nama ni buat istimak besar kita sekali di Bangkok. Dia panggil pelajar-pelajar Thailand lah. Salah satu saya duduk alih tu. Berapa orang masa tu lebih kurang? Dia hafal orang ya. Lah darah. Panggil semua nak tanya budak Thailand duduk mana. Akak pergi lah bilik dia panggil. Pahisya tengah malam dah lah. Dia pun kecek bela-bela pejir gitu. Tak agak. Aku nak share pada kamu semua. Buat kamu orang Thailand kan.
aku betul buat kamu ni, mai belajar sini ni betul sungguh, ajar sungguh. Aku betul bukan nak jadi maulana, bukan nak jadi mufti, bukan nak jadi apa ni maulwi lah orang panggil, tidak. Tapi aku nak betul buat kamu, nak pesan pada kamu semua ni, hak Thailand ni, kamu jadi dai. Supaya kamu klik usahakan bagi pahami kepada negeri kamu. Bukan fikir seluruh umat, tapi mula media daripada negeri kamu setiap lapis seorang. Tu fikir pesannya dia, fikir dia sebenarnya dia ni haji, dia panggil haji ya. Orang kampung, orang biasa. Tapi dengan pengrabannya dia, orang yang belajar ataupun pun pelit hasil tubik dia daripada markah ni, seluruh dunia, hatta ulama-ulama. Hak masa saya belajar saya tu lebih kurang 100 negeri lebih. Lebih kurang 500 orang dalam kelas. Semua proses daripada sini. Lepas tu klik gitu. Walaupun mereka ni alim di segi hadis, alim di segi fiqh, alim di segi tasawuf, alim belaka, tapi maksud dia ni berjalan atas umat ni dengan dasar kerja agama. Setiap lapis seorang boleh masuk belaka. Jangan mesepitkan masalah, jangan gunakan fatwa-fatwa. Tok guru saya mana turut Yami pesan benar. Kamu fatwa dalam bilik jadilah, jangan kamu fatwa dengan umat ini, sebab banyak lagi orang tak erti, banyak lagi orang tak pandai. Kalau kamu main fatwa, orang akan lari, bahkan duk timbul murtad dia sebab nak terima tak boleh. Susah sangat. Dunia dah jadi maju lah ni. Kalau Islam duk main tak boleh buat langsung ni. Haram semata ni, sesak semata ni, jahil semata ni, murtad semata ni, salah sikit pun munafik tak boleh masuk syurga. Kadang-kadang asas dia tak ada, keyakinan dia tak ada, dia keluar dengan mudah-mudah. Hari ni masalah umat dah jadi sekarang tu sebab dia tak ada asas, dia tak kasih pada agama, dia tak kasih pada sunnah Nabi, bahkan dengan ibu bapa dia sendiri pun dia tak kasih. Nabi memang dia tak tengok, Allah dia tak nampak, ibu hodok pera dia, bela dia sampai besar, buku tak ada asas, dia tengok Islam dah jadi buruk, dia tengok kata ibu bapa dia lah buat dia jadi punuh, hajar Islam dengan dia, menyusahkan dia, Islam lah menyusah diri dia, Islam ni buat dia tak boleh bersaing, buku gapo tuan-tuan, asas tak ada di awal lagi. Kerja ni siapa kena tanggungjawab tuan-tuan? Setiap umat Islam kena tanggung dan kena pikul, kena jawab depan Allah di akhirat nanti. Hai umat Muhammad, kamu Allah bagi kemudahan, kamu Allah bagi anak belajar, kamu Allah Ta'ala bagi di segi rezeki, harta benda. Tapi ini umat Allah bagi untuk ujian saja. Kamu senang, ujian kamu dalam kesenangan. Orang susah, ujian dalam kesusahan. Orang alim, ujian dalam ilmu dia. Orang awam, ujian dalam kesusahan, dalam awam dia. Kena belajar, kena cari. Orang alim kena mengajar dan sebar dan bagi huraian kepada agama kepada umat. Orang kaya bagi kemudahan kepada orang miskin. Orang miskin kena sabar dan tekun atas ujian Allah. Kena belajar juga agama. Sebab sahabat 124,000 jadi pada Bilal Hama, sampai Raja Gemnur, sampai Umar, Abu Bakar, Ali, Usman, 3 suku dunia pemerintah. Buat ni cak mahu Allah, la ilaha illallah, Allah cak radhiyallahu anhum. Hari ni sampai kiamat tuan-tuan, hak Allah suruh tiru bab belajar iman, hak Allah suruh kita belajar iman sampai di zaman sahabat tu. Sumpah dengan sahabat, saya nak akid tangan garanti depan kamu semua, kita tak akan sumpah tak siapa. Tapi Allah suruh sampai buku ke apa? Suruh pedomeh, buat pedomeh hidup suruh tiru. Kita tak suka sebab ada riwayat kata pengerban kita ni kupu buat kita. Tak sama dengan sahabat. Tak usah kata amalan sahabat. Pada ukur aku tahik ukur kuda yang terbang, hak ya hunggar lari lah jalan Allah. Hak fi sabilillah dia, hak mujahadah dia jalan Allah. Tak sama lagi dengan ibadat kita. Tapi apa Allah Ta'ala suruh tiru? Aminu kama amanan nas. Sebab ni cara aku kena, ni cara aku redha, ni jalan untuk proses umat. Hak Allah Ta'ala proseskan kekasih dia, Imamul Anbiya. Jauh Allah Ta'ala tengok ni. Nabi kata, Allah jauh tengok aku letih, Allah jauh tengok aku lapar, Allah jauh tengok aku ikat batu perut. Mudah ya saya dengar cerita ni jak tadika. Ngaji tadika cikgu dak oyak dah. Tapi baru mari ciri-ciri, baru nampak hari ni sikit-sikit. Umur 40 lebih. Buku ikat batu perut ni baru khabar, baru reti. Oh, orang lapar ni gelisah. Kita tak biasa lapar, tak baik. Lapar ni pedih perut, panas perut, kena tekan perut. Apabila ikat batu baru di sini ni, dia henggo sikit teh. Sebab tu Nabi sendiri biasa menerak di kepala katil. Aisyah kata aku tengok Rasulullah duk gelisah. Biasa Rasulullah gelisah ni, ghamur Rasul. Paling kok ni buku gapo kek bangun duk cokok. Tak kata. Aisyah tak tanya lagi. Duk star tu menerak.
Lepas tu turun kepala di bawah. Katil ni, bigar katil ni. Turun kepala di bawah, tok perut dia ni, perut di bigar ni, dia sedap sikit tekan ni. Kalau nerak itu dia tak rapat. Untuk nak perapatkan perut ni, dia kena tok kepala bawah. Nerak kepala perut duduk di hujung katil. Aisyah kata, kenapa ya Rasulullah? Apa ni? Nabi royak suara dengan Aisyah kata, jadi dahsyatlah kalau dia tak royak, tak tunjuk perbuatan hari tu, aku tak faham lapar dia. Nabi kata, lapar. 2 hari dah makan ni tak masuk dalam perut. Hai. Ni sebagai taklimi umat. Wallahi Nabi perah segala perasaan ni. Dia nak ajar umat betul. Boleh kerja dengan serta raja, baik tak? Kerja dan raja. Kerja Nabi tak tinggal dah tanggungjawab dia. Lepas tu jadi bisnes sikit lah. Jadi raja senang lah. Kereta kuda wak ngamah duduk dalam istana, kita pergi lah. Pergi ikut Rom, Rusia, Syria, mana-mana tempat boleh pergi. Tapi Nabi SAW sengaja Allah. Nabi kata gapo? Allah jangan tengok aku letih, Allah jangan korban, Allah jangan tengok aku lapar, Allah jangan tengok aku susah. Tapi Allah tak jangan tengok agama dia keluar daripada umat ni, keluar daripada hamba dia. Hai umat Muhammad, kita jangan tengok orang sore demi sore keluar daripada Islam. Kita jangan tengok sore demi sore tak kenal tangga masjid. Kita jangan sanggup tengok anak dara sore demi sore tak erti pardah. Ada orang Tino tanya saya, lama dah ni, tak ada cerita. Dia kerja dia biasa pakai Maxi, pakai apa, dia kata Maulana, boleh tak kita pakai lepas kepala lutut? Kita pakai kain kelubun dah, tapi Maxi kita lepas kepala lutut. Sekadar tu ya umat Islam. Dia kata aurat dia boleh lepas kepala lutut. Ni seorang wanita duduk kawasan kita. Tak tahu gapo, tak padu agama jauh daripada budak lagi. Bila kerja tak ada dah, kongkang, kecakang, rekang, kerja. Kelik rehat, pagi kerja. Tak salah kerja tuan-tuan. Nabi tak ada suruh berhenti kerja. Saya dah kata, Nabi tukar dunia kepada akhirat. Nak jadi maksud akhirat. Hari ni, kita ada acah gerak tadi pergi pun kumpulkan wanita. Untuk nak royak tugas orang Tino dalam rumah. Hari ni tugas kita orang jatuh tuan-tuan. Gerakkan amalan masjid, gerakkan lai kapung. Tapi kena ambil umat tak depan tuan-tuan. Macam mana umat ni selamat? Inilah Ghamur Rasul. Inilah sunnah Nabi yang besar sekali tuan-tuan. Ghamur Rasul. Hak Zahiriyah ni besar juga sunnah Nabi. Saya tak rasa kecek atau kecil. Lafaz kecek tu boleh lah. Sekecil-kecil sunnah. Sebesar sunnah. Mudah-mudah. Sunnah Nabi besar belaka. Tak ada bandingnya. Sebab satu sunnah, siapa hidup 100 pahala mati syahid. Satu sunnah lebih mahal daripada 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Sebab 7 lapis langit, 7 lapis bumi Allah ciptakan sebab Nabi SAW. Tak ada Muhammad, tak ada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tapi Muhammad Allah Ta'ala hantar mari demi untuk agama. Sunnah itulah agama. Tak ada Muhammad, tak ada 7 lapis langit, aras, kursi, syurga, neraka. Tapi tak ada tujuan rancangan agama Allah Ta'ala hantar Nabi mari ni. Allah tak buat Muhammad. Nabi sendiri wayak kata Jibril, aku Allah Ta'ala hantar mari demi untuk agama. Sebab tu Allah rela tengok aku letih kerana agama. Allah rela tengok dapur aku tak berasak. Allah rela tengok perut aku gantung batu gantung di perut. Allah rela tengok aku dizalim, dibuat nyanyi. Tapi Allah tak sanggup tengok. Allah tak sanggup tengok umat ataupun hamba dia ni. Tak kira orang duduk negeri mana, tak kira kulit mana, tak kira kecek basah gapo, tak kira duduk lecang wak mana. Bukan hok ni rancangan kita tak je golak nara taning jalah. Jaha pujuk. Tubai Saiburi. Hok ni hok kita ya. Masa dulu pun Mekah Madinah, Quraisy, Romi, Habasyi, hok ni hak kita je. Allah Ta'ala tak satu ya keturunan Nabi Adam hatta mai ke alam dunia. Manusia kira kata hamba Allah. Orang beriman kira kata adik-beradik. Semua manusia kira kata umat Nabi. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahidah. Tak ada pasal kata orang buat kita ni, buat Quraisy ni. Nu Habasyi. Tak apa, kecek mudah kena. Ya buku satu kali orang buat Quraisy kata ke Bilal Habasyi apa mari duduk kedai sini. Kita Quraisy. Tebe bila tengok tak ada beci ni ada kecek di Baitullah. Bila ada buat kebersihan Kaabah, Rasulullah latih dia. Maka dia tengok supaya buat kita orang luar. Kena lock dia. Kerja kita sesuai. Allah tajir dia lagi. Ya ayuhan nas. Manusia.
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Kaum kabilah bangsa we tu laki-laki perempuan jatuh tino masa kampung kata. Hei manusia, aku cipta kamu laki-laki perempuan tu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Gapo tu lita'arafu. Ta'aruf. Begitu mari ta'aruf saya daripada Telubeh satu Jumaat. Jumaat saya daripada Golok, Banggu Poleng. Saya daripada Cok Erong. Lita'arafu. Tapi kita muslim kal jasadil wahid, kita umat innamal mu'minuna ikhwah. Tuan-tuan, kita kena sa'a satu demi satu tetap umat. Orang kampung dan pak saudara, anak cucu keluarga, kita kena tanggung dan jawab depan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun. Jangan nampak nayuk, jangan nampak awata, jangan nampak soco, jangan nampak sawa. Kamu seorang isteri, suami kepada isteri. Kamu seorang ayah kepada anak. Kamu seorang umat di hantar mari sebagai kebaikan pada manusia. Ukhrijat linnas. Gunalah kebolehan kita tuan-tuan, gunalah. Sebab tu jangan nampak atau puak ni bukan puak kita. Tidak. We nampak kata umat, jangan sama sekali. Masa sahabat sikit ya Allah Taala hantar. Masa ni wahyu tak ada nak ayat kita. Tapi kita kena rojok kelik pada zaman Nabi. Pedoman hidup kita di situ. Gapo Allah tak kena kacak pen ni? Allah tak kena kacak pen ni. Apa hidup belah pagi tu? Untuk tak roh ya buat murid besar apa puak ni. Bukan maksud puak ni. Maksud beriman dengan Allah. Buat tak pergi bila beriman. Ibadat pun bukan maksud. Abbas dengan Hamzah duk berubuk bab ibadat. Duk balah dia. Bukan balah panggil bitches. Pun kita ibadat. Macam mana will sujud kita will kuat. Amalan masjid apa sunnah Nabi. Ibadat pribadi panggil. Ifradi amal duk kuat. Abah. Pak dagang Nabi belakang ni. Mula buat apa? Hamzah atau Abah atau pun duduk sini. Bukan Nabi kata semayang Mekah 100,000. Pun nak ibadat sini. Maksudnya gimana lah? Semayang ibadat, semayang apa duduk sini. Hamzah atau pun duduk sini atas. Tapi aku nak ambil bahagian khidmat. Orang yang mari buat haji, orang yang mari semayang, aku nak khidmat ambil air. Masa tu ya air susah. Lah ni tak podok lesah tu ya. Becik tren. Okay, tahu lah. Tapi kalau ada orang bahagi tu senang lagi. Dia tak ada tiap-tiap sah juga. Kada sengai tu. Kalau tinggal sah. Hamzah tu aku nak duduk sini kak. Boleh halau sah weh. Tolong orang mari semaya Mekah, maya buat haji ke apa halau sah. Umar radhiyallahu anhu dah kali. Duk bicara apa dua adik ni? Duk sorak apa dah Duk bicara kita nak buat wihak Tuhan kena amalan ke apa. Lepas tu Abah tahu maya sini, maya sejik ni aku pun nak buat duduk sini atik nak minum air orang mari buat haji ke apa. Tak usah duk berebut lah siapa lebih kita tanya Rasulullah. Maka 3 orang ni. Umar, Abbas, Hamzah radhiyallahu anhum. Hari Jumaat. Malam jatuh hari Jumaat, hari tu Rasulullah duk ketebah. Maya ketebah ni, buat ni 3 orang pakak kita tanya tadi dia. Bak semaya sejik Mekah dengan duk Mekah juga wi air minum orang haji. Tak ada buat ni buka mulut tanya, duk sorak situ tu Allah tahu dah. Allah hantar Jibril lagi. Ya atas kita bukan masuk ibadat. Tapi tanggungjawab kita. Liya'budun, liya'rifun hak kita. Tapi apabila hidup besar, hidup nak berebut, nak berlomba ibadat, aku lebih baik padamu Aku semaya banyak, aku masa banyak, mungkin masa apa je hari ya. Bukan. Allah Jibril mai wayak kata apa? Aj'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil harami kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Nak bandingin dengan orang hak duk ibadat di Masjid Mekah, Masjid Haram tu. Orang wi minum air, orang mari haji tu. Wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Mula-mula ni nak bandingin orang ni beriman dengan Allah di akhirat. Lepas tu wajahada fi sabilillah, dia bermujahadah di jalan Allah. Juhdun nabi, dia gerbai untuk agama. Hak tu ibadat tu, hak tu khidmat tu. Semaya ibadat, tolong orang khidmat. Tapi umat ni mulia bukan dengan ibadat saja, bukan dengan khidmat saja.
Untuk kaitan sebaik-baik mana kaitan dengan fi sabilillah. Hak ni Allah kata la yastawuna indallah. Tak sama. Ni jawab pedah ni. Abah dengan Hamzah duk bubuk nak semaya, nak minum air kedemak je. Allah kata la yastawuna indallah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Hak ni saya ambil perkataan Tok Guru saya bukan tafsir diri, maaf bukan tafsir diri. Tok Guru saya bagi tafsir ayat ni. La yastawuna indallah. Betul? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tak bagi petunjuk pada orang zalim. Kaitan gapo dia kata belakang ni Tuhan sebut zalim. Puak ni nak ibadat, puak ni nak khidmat. Patut ambil mari bab mujahadah ni, Tuhan tak bagi hidayah pada orang zalim. Siapa dia yang faham kata aku cukup dengan semaya aku ya? Siapa dia faham kata aku cukup dengan aku semaya sini ya? Siapa faham kata aku cukup dengan khidmat hati tunggu orang aku minum air? Kalau faham kata aku pandai, aku cukup, aku lebih, itulah orang yang zalim. Sebab Allah sebut kata la yastawuna indallah. Lepas tu kita yang masuk orang zalim tu kita duk faham tu zalim puak nu lah. Puak buat nyanyi kat orang anak tino, anak muda wairung, puak menego tipu tu ya zalim, hak tu syirak dah zalim. Tapi kita pun tuan-tuan ambil kerja yang maha ini gi pelekeh, ambil kerja ni gi buat sepik kerja Nabi, tu pun zalim juga. Orang zalim tu tak wi pertunjuk, ya kau gelak. Tak ada siapa yang boleh buat faham lebih lagi kezaliman dalam kerja agama, kezaliman dalam sunnah Nabi, kezaliman dalam kerja Nabi. Sudah. Jangan mesepitkan kerja Nabi, jangan mesepitkan rahmat Allah, jangan mesepitkan syurga Allah. Insya-Allah deh. Insya-Allah. Tu modal kita ada, nyawa kita. Modal Nabi guna modal ni. Kehidupan sampai akhir las berjaya mata. Tak ada wig apa dah, habis dah. Guna fikiran penuh-penuh macam mana umatku selamat. Ghamur Rasul. Hari ni kita boleh buat banyak perkara lagi. Surat boleh belajar, sirat boleh belajar. Sarirah risau Nabi ni tuan-tuan nak boleh timbul dia ni. Ni kita buat semua syarat harian. Kita pergi masuk 2 jam setengah ziarah orang kampung. Tidak tak mari tuan-tuan. Kalau kadang kita riba ibadat kita tak bimbang. Dia tak mari bimbang kalau ibadat. Ibadat boleh pahala lah. Kalau khidmat dia boleh tawaduk. Tapi dengan mencukupi dalam fi sabilillah ni ya ada dakwah, taklim taklum, boleh belajar, boleh ibadat, boleh khidmat. Ya cukup hak tu tuan-tuan, dakwah masuk email, ibadat boleh pahala, tu ibadat liya'budun liya'rifun masuk dalam maksud. Khidmat dapat tawaduk, tak besar diri dah lah. Dakwah, belajar, zikir ibadat, lepas tu khidmat. Ya duduk dalam tu, duduk mana ni? Wajahada fi sabilillah. Duduk di jalan Allah. Sebab itulah Syekh Ilyas buat tertib ni, bagi kita tertib. Faham molek ni jangan duk terasa lah. Jangan duk taksub lah. Ni satu tertib yang nak ubah umat ni. Masa sekarang lah ni tuan-tuan nak buat macam mana wi umat tawaduk, belajar pun tak ada takabur, wi ada khidmat atik khidmat pun nak ibadat atik kena ngaji atik nak ibadat tak ngaji tak boleh. Taklim wa ta'lum, ada fadail, ada masail. Ulama mai masail, kita orang awam fadail. Sebab nak masuk belaka, belajar mengajar semua orang boleh buat. Pas kita tak ada, kita fadail. Bab masail, cari alim ulama hak tahu-tahu, guna dengan dia. Jangan duk bici hak tu infradi kita cari sebab tok sewi pecah umat. Tok sekecek bab masail sebab ni ya luah. Ya banyak cara, banyak golongan mazhab ada. Kalau kita pergi atas talih, orang hak boleh ada. Sebab tu tok guru saya mufti banyak di Pakistan. Tok Imam Markah Rawi ni mufti besar dalam Pakistan. Belum pada duk markah ni, dia duk jadi fatwa dalam Pakistan. Dalam radio, dalam gapo ni orang tanya masalah, ya fatwa luah. Masa duk ngaji di Markah Rawi dia duk jadi tok Imam lagi. Tapi tah mimbar Markah Rewin dia tak biasa kecek bab fatwa, bab masalah tak ada. Dalam kelas mari. Dalam kelas nak tanya mazhab mana? Dia boleh jawab, boleh bagi tahu, tapi apabila naik mimbar Markah tak ada. Duk perhati dengar. 2 tahun Markah Rewin tak biasa tu imam Markah Rewin sebagai mufti tak biasa bincang bab masail. Tak royak hukum sebab jaga umat ni ya banyak ni. Pak mazhab ada belaka 200 negeri lebih mai duk beripun dengan raya, dia tak sebut pun. Takut khilaf, jaga hati. Supaya tu hari ni tuan-tuan kita ni memanglah alim ulama ada depan saya, dalam kerja kita ada babo jemaah saya ni keluar, ada ustaz, ada babo, tapi duk tak ada khilaf, tak ada masalah ke apa.
Sebab kita tak ada sebut, tak ada baca. Masa ni infradi belaga lutut apa. Bak ni lah ana ni. Bak fiqh guna baik ana kan semaya. Bak fiqh ulama ada khas. Tapi bak tarikh umat ni kelebihan-kelebihan ni kita guna boleh berlaku. Ni tak ada satu siapa. Sebab tu hari ni tuan-tuan buka hati bila luah, buka hati. Jangan spek tuan-tuan umat ni kau keluar kau jauh dengan cara Nabi sebab dia takut ni payah ni. Kena agama susah itu lalu ni. Agama buat Nabi buat mudah-mudah. Kerja dakwah ni supaya tu juga. Tak ada payah kali. Kita buat ini payah. Syekh Ilyas buat mudah-mudah. Tadi dengan bayar muzakarah Auso di markah. Dia kata, mana Yusuf ni pesan benar. Kalau kita keluar orang-orang baru ni, jangan makan le Mekah. Ataupun kita boleh makan belakang dah. Tapi pergi kampung orang ni, tempat baru-baru kita duk belajar ni, nak makan, jangan makan depan orang. Orang kelik dulu. Sebab apa? Dia kata kadang-kadang orang mutah tengok orang dakwah makan. Kalau dakwah biasa ni aku tak masuk dekat. Satu sebab makan ya. Sebenarnya tu ada keberkatan, ada kebaikan banyak. Soalnya perakyat makan semata. Dua tak letih tu basuh sutir bro, sudah. Sudah kita duduk jamu kat kampung pinggir. 12 hutir si hidai. Budu lagi, sampai belacar lagi, ulai lagi, gapo lagi. Siapa ketina dapur, jatuh makan tak ketering, ketina letih. Hari ni kita belajar dalam usaha dakwah, sutir. Pak orang ni sutir, sore basuh. Makan, buat sekarang. Kalau buat 3 karang semua rumah, siap. Tak nak ngaji lagi keluar. Kau duk fikir tu, nak buat ikan golek, ni ikan bakar, ni gapo lagi. Dakwah buat mudah-mudah. Tapi kita buat jadi payah. Tapi kadang-kadang kita kena jaga, takut jadi sekat dalam kerja. Bak makan ulama-ulama tabligh lah, sebab Maulana Yusuf ni orang yang karya kitab banyak sekali, manusia yang paling tu hewi bijak sana dia. Dia tulis kitab Hayatul Sahabat 3 jilid ni, seluruh dunia terima belaka. Mazhab mana tak terima. Boleh baca belaka Hayatul Sahabat. Lepas tu kitab-kitab lain 500 kitab. Tapi dia jaga di segi ni. Dia nak pakai masail boleh. Tulis kitab hukum fadhak masail mari. Tapi ambil kisah sahabat ni untuk buat fikir sendiri pedoman hidup. Syekh Zakaria 50,000 hadis serta rawi. Tulis fadail amal. Kadang-kadang cerita ulama dak tu hadis model inti. Hadis doa ni. Hok ni cerita dongeng ni. Tuan-tuan. Tuan-tuan faham silap faham jak di awal lagi, tak baca di kulit. Dia kena baca di kulit lu nak buka dalam. Gapo tulis di kulit tu? Fadail amal. Fadilah bukan masail. Fadilah salah ke? Guna hadis doa. Orang kata hadis doa, hadis plesu, hadis bahau. Hai, bukan. Hadis doa nak kata hadis bahau tak leh. Ya sakut bahau dengan riwayat. Nak kata hadis bahau tak leh. Siapa pakai bahau? Hadis adalah hadis. Hanya daif di segi riwayat. Lepas tu tak ada fatwa orang pun. Tak ada ambil hadis lele kitab fatwa amal. Kita fatwa tu tak sah, tu tak kena. Sebab dalam tu dia banyak. Kadang-kadang hak Hanafi. Kita baca pun kita nak jaga. Sebab ia tengah kan. Bak tok mata tu kita Syafi'i tengok pak sujud saya. Hanafi halih kan di tangan di tempat di lutut. Ya tak ada gapo hak ni, tak ada fatwa ya royak hafadilah pak kita ni amal cara hak kita ngaji. Ni ulama tulis wi kita tu tak ada wi pecah belah sikit bu. Kita ya dak ambil masail buat wi jadi pecah belah. Bak tu tok semula tu tok hatu semula tertib setapak demi setapak. Jangan tu kena jaga besar ni. Kerja dakwah untuk satu umat. Kalau kita buat dakwah orang kau benci, kitalah orang jadi buat orang jadi fitnah. Tu mana Yusuf kata bab makan kena jaga takut orang kampung benci. Tu bab makan, pas kalau bab ibadat kena jaga. Bab duduk masjid kena jaga. Bab ziarah kena jaga. 100 tahun tak biasa khilaf dengan hukumat negeri mana? Cina jemaah siapa lagi? Jemaah tok guru saya pergi sampai Faransik. Mau nak tarik jamin, pergi Faransik masa tu. Masjid tak ada lagi di Faransik. Giri gapo ni, giri apa ni tempat Palestin. Siapa kata askar mai duk tengok. Buat apa fakmu ni? Kata duk buat taklim. Pakmu duk tengok apa? Tak ada apa ya kata. Aku nak mai tengok fakmu kalau duk seraman ni fakmu tak seangil lah kata nak mengatasi aku. Selagi mana fakmu ni semaya subuh, semaya jemaah 5 waktu tak serupa dengan semaya jemaah. Semaya subuh tu tak serupa dengan semaya jemaah, mu tak usah nak menang dengan aku. Tu askar hak di Palestin, askar hak nu lah.
Hak bukan Islam duk tengok jemaah. Tapi gi jalan kaki di Faransik. Orang tino buat kata dorah jemaah jalan kaki. Fuf lalu jemaah. Mak ada apa kereta highway tapi pelik ni orang di Europe ni dia tak jalan dia naik kereta. Tapi puak ni jalan kaki. Kereta hak derah ni hundur mulik. Gena ni puak mu jalan ni. Ya kawasan maju ni pelik kalau jalan kaki. Tak ada gapo Ke tak ada duit, ambil duit, tambah bah dia kata, "Hai, duit ada." Ke tak ada van, tak ada bah nak naik. Ambo sekat ni, ambil jemaah kata, "Bah van beli siap dah, muat barang." Pas puak mu jalan buat apa? Ambil nak oyak tak boleh jemaah pun nak sorak nak oyak kena. Ya bukan orang Islam, orang Kristian. Ni cerita tok guru saya cerita di Faransik. You know macam mana Allah fikir ilham pada Amir. Amir kata buat kita ni jalan untuk nak tarik kesian belah Allah. Orang Kristian ni percaya juga tetap percaya. Tetap Tuhan. Nak mesejukkan marah Tuhan untuk nak tarik rahmat Tuhan. Satu ia patah. Ya kecek. Fak kami jalan ni untuk nak tarik sifat kesian belah Allah. Nak itu hanya nyanyi. Orang Tina ni kata ke apa? Untuk aku tak? Untuk aku gatik masuk tak lah tu? Boleh ya untuk umat belaka. Orang Tina ni kata ke apa dia? Aku tahu dah mu biar. Kejut ambil jemaah. Baru mari ni di Pakistan kali pertama mari Faransik. Mu tahu mana kata siapa? Puak kamu Nabi, dia kata. Nabi. Dalam Kristian ada Nabi. Dia kata puakmu Nabi. Inna lillah. Terkejut amai jemaah ke apa. Sebab gapo mu kata aku Nabi. Dia kata aku baca lah kitab aku. Nabi-Nabi ni orang yang sia salat, orang gerbai diri dia untuk khair khoy, untuk kebaikan pada umat. Memang betul. Itu sifat Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala datang mari. Susah tak apa, umat selamat. Tapi amil jemaah ni kata, memang betul kecek pe kamu, tapi kami bukan Nabi. Kami umat Nabi SAW, tapi baru duk belajar kerja Nabi. Bawa gambar ni mari ni, nak belajar tiru kerja Nabi. Orang Tina ni kata, "Patut, mu nak pergi mana?" Depan di kampung situ-situ tempat masjid, ambil alamat, tak apa. Berpisah, esok ke orang Tina ni. Lapai orang dia bawa sign dia orang Tina pula, mari ucap kelimah dengan jemaah ni. Tu tengok ni kalau kita buat jadi mudah, tak ada gapo. Dia mau tengok kita lekeh pun tak apa, tapi maksud kita betul, pengorbanan kita betul. Allah boleh gerak hati-hati orang buka faham untuk hidayah. Sebab tu hari ni jangan we ada sepik tu saya nak kecek. Bila-bila mana-mana tempat pun jangan sepik tu jangan sepik. Allah marah sekali orang sepik. Orang bagi puak pun Allah hatta nuzul zaman Bilal radhiyallahu anhu tu. Buku orang dutuk Bilal Habashi kita Quraisy. La. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Ta'aruf. Betul hari ni kita boleh kenal saya daripada Telubai, kamu daripada Bangkok Puling Golok. Tapi kita maksud satu tu Muslim kal jasadil wahid innamal mu'minuna ikhwah. Maksud kita bawa kerja Nabi, amal ma'ruf wan nahyil munkar. Inilah tugas kita. Lepas tu gapo tak supo, tak faham gapo tu, tak ada gapo tu. Lagi mana tak khilaf dengan cara Nabi, bawalah umat. Tapi dah khilaf bila kena bakat betul lah. Silap pun jangan duk hukum teruk-teruk sangat. Jangan duk hukum hak salah dah tu pun tak boleh lagi. Sebab dengan umat ni tu hewi pisik banyak karo. Banyak karo tu banyak. Nak sebut tak boleh. Hak besar kali buat dosa mula-mula kali pertama tu tak wi malaikat tu leh. Hai. Nak ambil mana Bani Israel salah sekali jadi kera, jadi babi, hujan api gepa bumi. Pas kita ni Allah hari-hari duk gelombok dengan dosa. Kenapa kita senang, kita sedap, kita segar, kita hebat ni? Allah kata malaikat, jangan aku janji dengan kekasih aku nak jaga buat ni. Pas kita kena mudah kita lalu, orang salah sekali munafik selalu dah. Silap jalan murtad selalu dah. Hai. Anak wajib serga duk demo kena. Jangan wi mudah tu jangan wi mudah sangat. Allah Ta'ala nak buh neraka seorang-seorang lepas tanya-tanya. Dua orang di akhirat esok. Allah Ta'ala perintah juga suruh masuk neraka. Hak seorang tu kata, "Mu ni tak ada amal lagi lah masuk neraka." Hunggar pula. Hunggar. Tak ada orang lah dalam dunia hunggar masuk neraka. Allah kata malaikat, panggil. Nak pergi ke mana gaduh ni? Tak ada orang hunggar masuk neraka. Panggil dia mari tanya. Apa hunggar? Hak seorang tu kata, "Ya Allah,
Ya buku so ya aku kena putus masuk neraka sebab aku tak turut hukum atas dunia. Paling kurang aku salah dah. Mari di akhirat aku jadi hamba-Mu, aku nak turut sekali ni. Neraka kena aku. Puas hati jadi hamba nak turut. Gitu lalu mu ni. Aku nak turut-Mu ya Allah. Allah kata kali gitu malaikat bawa dia masuk syurga. Tengok Allah. Rahman, Rahim, Karim, Halim. Hai nak royak tahu mana lagi buat kita ni. Orang putusan neraka ni tuan neraka syurga ni. Ambil mari nu. Hak sore tu, gih. Dua orang. Hak sore tu, gih. Dia jalan berhenti paling. Gih pula. Gih berapa jangkau berhenti paling. Apa orang ni? Mu salah, mu tak ada kebaikan, mu berdosa. Ni berdosa. Darul jaza, tapi Rahman, Rahim, Karim. Tinggi rahmat Tuhan. Dengar umat Muhammad. Dengar orang yang mudah sangat ni, Jalan lagi pula, paling pula Allah tak panggil dia. Dia mari, mudah paling cari apa? Mu tak percaya lagi, tak cerak lagi atas dosa. Ya Allah, aku salah sungguh, aku berdosa sungguh. Lepas tu duk paling, aku harap dengan rahmat Engkau ya Allah. Aku rasa sepamu maaf ya paling kurang, maaf aku. Rahman-Mu mengatasi marah. Aku salah sungguh. Rahman, Rahim tu tinggi lagi. Allah akan malaikat kalau gitu dengan harapan dia ni. Dengan Rahman aku maaf dia, bawa dia kepada jannah. Seorang lagi Allah Taala kata mu tak ikut amalan satu. 50-50. Cari sehari berat pahala masuk syurga. Mu tak cari tak boleh masuk syurga. Allah wi ukat di akhirat. Gi cari. Tak ada tempat situ nah bukan tempat cari. Dia kita ngaji faedah ni intifak belakang ni dalam pak mazhab. Hai tak ada dah amalan. Tapi Allah buat cerita ni hikayat ni nak we tahu kata Allah, Rahman, Rahim, Karim. Mungkin cari. Hai hok ni ulama kata timur laut pun sanggup lagi. Hok nak cari mana? Mula-mula dia cari siapa? Ayah ibu dia lah hok kasih sekali. Dunia lah ni tipu belaka kasih tu. Tekah pun perayuk ya. Apa kita budak demo ni, lupi kita ni, budak kita ni. Buah habis pun perayuk paling belakang bulak itu pihak lain pula. Ni dunia. Ibu bapa kena igak berperakan lagi. Orang godai pun saya lagi. Neraka pun duk panggil anak lagi. Sebab tu cari ayah, cari ibu. Tapi hari tu hak Nabi kata, nafsi. Anak terlupa ke mak, mak terlupa ke anak. Hanya nak buat lari, nak jaga diri saja. Nabi terlupa ke anak dia sendiri. Isteri Nabi terlupa pada isteri sendiri. Isa, Musa, ibnu Maryam, Yakub, Yusuf. Keluarga ni. Isa, ibnu Maryam. Tak ada apa ni, ada mak. Boleh nak panggil ya Allah Maryam. Tak, nafsi. Hari ni orang biasa nak tupai boleh ke? Tapi tak ada arah dah nak cari tak ada ni neraka aku. Ayah, ibu. Tak lah. Aku yak dah tak dunia. Tak turut. Hari ni nak tolong tak boleh sebab tak timbal lagi. Tak cukup mana. Mungkin carilah mana. Habis dah demo tak boleh tupai. Orang ni tahu dah kata saing tak sadar harap. Tunduk dengan lembek tekak. Selisih dengan orang-orang tu lagi sore Allah Taala sengaja lembek tekak juga. Nampak hak tu supa kena perasaan supa ni. Kena saudara. Ada tak apa dah aku ni timbangnya aku tak cukup. Allah suruh cari satu kebaikan Allah nak masuk syurga. Faham? Aku tak cukup, aku dosa tak ada langsung. Kena cari 51 lagi. Dosa nak timbang apa Allah tak ada dosa. Ginilah saudara. Aku ni tak ada jalan. Musa cari tak temu. Mu ambil hakku lah. Ambil kebaikan aku ni pergi pakai. Pergi bagi ke Allah. Dia pun paling belakang sudah. Ambil lah. Sebab tak ada harapan. Habis dah dosa. Hak nu tak cukup so. Allah tahu belaka tu. Ni nak buka win apa? Allah. Rahman, Rahim, Karim. Siapa Allah kata mu ambil mana ni? Cepat dengan saudara tengah jalan ni. Dia kata dia ni tak ada harapan. Paling kurang boleh tolong saudara. Hai. Sifat tolong di akhirat dah ni. Bukan jopok di kala kubur di tabar di golok ni. Jopok di batang panjang nak gimana aku dah boleh bukan hak ni tak apa darul amal masuklah amalan catat tel lah ke jaza dah nu. Ni apa ni dosa ke dosa dah lah. Timbang rendah tak berat dah tapi Allah. Hai buat podok sepik ni buka we luah lah dekat ceroyak ni nak nampak luahnya Allah. Allah terpanggil hak muroyak ni siapa? Selalu dia kadang-kadang gitu. Mari saudara. Allah panggil. Buat lagi tak lepas aku ni. Muriak apa ke dia? Ya Allah, aku tak ada harapan. Paling kurang sayang aku selamat. Saudara dan umat Nabi, hamba engkau sore selamat. Aku dah tak cukup dah. Dia so.
Kalau aku tak bagi, dua-dua tak selamat. Dia selamat, aku tak selamat. Allah kata, hai fulan, mu ni nak berlomba borah dengan aku, sakhi. Sebab tu Allah suka orang sakhi. Jannatul Firdaus, jauh hari Allah Ta'ala buat, Jannatul Firdaus kata apa? Ya Allah, harai orang apa ni, bakhil, orang kedekut, orang kupik, orang sayang kicit, tak sahui masuk lah aku. Tapi orang sakhi, cadangkan. Allah kata, memborah lebih ada aku. Hari ni tak ada siapa nak berlomba dengan aku bak borah. Hai malaikat, bawa dua-dua ni dengan Rahman Rahim aku masuk dalam jannah. Ini Allah. Sebab tu kita tak hafal situ lagi tuan-tuan. Hari ni kita dalam medan usaha lah. Hak salah sungguh salah sungguh. Ada saksi dia ni berdosa, dia ni jahat. La ilaha illallah. Tarang mana benar. Siapa tu je lapis langit ke? Saya dengan kamu semua orang golok capus tak sini dosa. Saya tak ada kata kamu berdosa. Saya berdosa, kamu berdosa. Allah kata kullu bani Adam qata'un. Waktu baik jok di akhir balik siapa hari ni? Wallahi dosa tak sapa langit pertama. Tak sapa dosa kita umat akhir zaman. Allah wak misal untuk umat ni kalau 7 lapis langit pun we taubat je. Allah kata aku nak maaf supaya dengan bau beranak bau lahir daripada perut ibu. Hai Allah. Buat apa hidup samter pemuda werung lai kapung tempat kita? Buat apa hidup hina anak dara lai tempat kita? Buat apa dak kata aku pemimpin tempat kita? Hai adik-beradik kita belaka muslim kal jasadil wahid. Ni kerja dakwah, ni kerja mana Aliyah, ni kerja Imamul Anbiya Muhammad Mustafa, nilah Ahmad Mujtaba, nilah Sayyidul Mursalin, nilah Habibullah Khatamun Nabiyyin. Allah buka wik kita, Allah pilih kita jadi umat, Allah pilih kita kerja pula tuan-tuan. Sebab tu salah memang ada belaka. Maaf tuan-tuan, maaf. Ni akhlak. Ni akhlak Nabi. Maaf belaka, tak usah buat kira apa sikit sebanyak, jangan buat kira tuan-tuan. Abu Darda biasa royak kat sayang-sayang dia duk kata kat orang buat salah. Mu buat itu ke dia. Buat maksiat dia aku tu heran mu tak beci. Abu Darda kata aku beci ke amalan tapi aku tak beci ke dia. Abu Darda tanya lagi saudara, kalau mu nampak je atas laga mu nak tolong tak? Mu nak lalu lepas mu nak ambil naik. Memelah nak akik naik. Lepas ni saudara kamu duk buat silap supaya atas laga dah dia. Apabila hamba Allah adik-adik kita buat salah, Abu Darda kata dalam itu sahabat saya tulis, jangan mu jadi penyokong setan. Gapo Abu Darda penyokong setan? Setan tipu dah tu ya silap jalan. Pas mu hidup kata setan puas hati dah, mu balah dah lah. Dia ni tipu setan, pas mu hak tak ada kena tipu mu kata dia. Jadi balas sama. Setan nak hak tu ya. Amalan mu tu buruk punah. Orang ni pun dah tak selamat. Setan tepuk tangan dah mu. Setan tipu mu sokong. Mana buat macam mana? Tolonglah dia. Pimpinlah dia. Pergi tangan heret ke masjid. Pergi jumpa rumah-rumah pitu-pitu. Ni dakwah tu tabligh. Sebab tu tuan-tuan ni buka dah untuk kita. Buka dah. Buka dah ni. Jemaah saya dah keluar dalam 20 hari lebih dah. 14 jemaah dalam 3 wilayah alhamdulillah. Lepas tu lepas ada ni 430 hafal 29 ni nak jemaah pula. Moga kita lah ni sore we ada lah jemaah insya-Allah insyaallah. Hak sini 3 hari 428. Lepas tu jemaah wanita Mastura. Mastura nak dalam bulan ni juga. Belum puasa. Puasa lebih kurang 2-3 bulan. Paling kurang bulan ni lah kita ambil retina atik orang keluar dah hak jatuh ni. Waktu bik Mastura atik tu ni penting ni. Agama maju dengan retina. Kita orang jatuh gitulah kuat pun kalau retina slow bila tak nampak bila heret body lah kita kaki sebelah. Kisah banyak bab retina tadi pun muzakarah muslimah. Dia sedia berlaku kita lah jadi pemimpin, kita kena bawa dia retina juga kena buat niat dalam bulan ni sebulan 2 ni lah we to bake jemaah Mastura. Siapa ada niat atik insya-Allah. Lepas tu nak cash apa tak mari tanya. Nak cash ke? Boleh akak aje. Tepat 14 2 jemaah 3 hari. 20 HP ni 2 jemaah. 40 3 hari 1. Moga-moga duk lain ni lah saya nak taskir tak gamuk ni orang lama. Ni kecek ni pun bawa kita mari jauh 100 kilo ni, mari kuasa dah ni. Paling kurang jadi we masa banyak sikit. Maaf lah kalau salah silap. Memang silap tu dah kecek ni yang mari gadang-gadang saya maaf je. Dia di jos kecek pe tapi hati saya tak ada jos. Kecek tak apa belaka, mudah-mudah ya turut orang lama, turut jalan yang betul lah. Saya tak biasa anti, tak biasa kata lah bagi ulama ke bagi kalau tak supa sekalipun. Orang alim dia dari jak suku, saya tak biasa anti siapa. Tapi saya tak kenal tak suka mana orang anti pergi mari.
Hak ni sebab Nabi bukan kerja Nabi. Kalau enti ni tak ada. Kita buat hak mana kita nampak kita buat. Jangan kata kat orang hak tu hari ni. Kita gerak kerja kita. Dah nampak gambar dah hari ni, alhamdulillah. Tadi Kak Zari masuk dah 5 jemaah. 23 29 28 ni mana kita nak pula gerak ke dalam 3 wilayah kita. Hari ni orang duk minta dah kat luar-luar. Saudara di Malaysia pun banyak suruh hantar lagi tapi tak ada arah lah ni ya. Katuk tutup banyak perkara. Deh, kalau kita tak sedia dalam ni kak, ada Allah Taala buka, kita pergi lewat Allah katuk pula siap. Buku kita buat main-main ni jadi tutup. Tok Sezera saudara, Tok Sewi masa. Allah kerak tak usah bersalah. Malah angkat kak. Sejik wi masa tik tak wi masa tik. Tak usah pergi katuk boleh 3 bulan apa tak boleh sembahyang Jumaat. Apa dah ni? Jangan nampak tak email lah, jangan nampak nempa, jangan nampak buah lah. La ilaha illallah. Allah kuasa makhluk tak kuasa. Setiap gerak geri daripada Allah. Langit bumi Malaysia juga gelap daun kayu hujan turun. Allah. Pada Allah nak tak sekat dia nak buat kerja Firaun nak buat. Tak boleh dia Allah Taala nak baca. Apa kecil-kecil ni sebab tu jangan nampak asbab zahiriah. We nampak Allah lepas tu amalan Allah Taala buat apa lagi denda-denda ni sebab apa? Sebab saya lah. Kamulah, amalan kita semualah. Sebab Nabi tengok masa Mi'raj ke, amalan naik dengan amalan turun tu, Nabi kata Jibril gapo hak naik? Amalan umat kamu. Gapo hak turun? Putus saya daripada Allah. Ya Rasulullah, Aisyah tanya, sebab gapo ni tumpah darah banyak nak orang berdarah belaka, tumpah darah suka bunuh membunuh. Nabi kata di kawasan mana yang berlaku zina yang tak malu sekali, tak ada pia buat kerudahi, tak ada pia usaha, tak ada pia fikir, duk berzina jadi cemar, di situlah tumpah darah banyak sekali. Nampak ke awak tak nampak ni? Berata dunia darah dah jadi asjuk simbol main je. Tapi kita duk nampak hot tu hukum mak raja puak ni pemimpin punam. Kita sendiri amalan tak usaha masjid, kampung kita tak gerak silaturahmi. Hak ni kita tak khabar. Sebab tu habis masa dah tuan-tuan bab selisih, bab caci cicak. Hak ni hak cepat sekali Allah cabut nusrah. Lain lepas pada ni hati kita sentiasa maaf kat orang dan juga kita minta maaf dengan orang. Hati kita bersih dengan saudara. Buat kerja betul-betul dengan ikhlas, istiqlal dengan kasih sayang. Inilah dakwah Syekh Ilyas ataupun sunnah Nabi. Hak Nabi royak sendiri kata sunnah aku besar, hatiku tak benci saudara. Apa kita nak apa? Kita nak sunnah Nabi ke belajar. Ingat tak kalau keluar mula-mula itu saya taruh Saya main nak mengenal diri ni, jemaah saya mari islah diri. Nak sambung kerja Nabi, nak cari keredaan Allah Taala. Kerja Nabi ni bawa umat beriman dengan Allah. Bukan tolak umat itu baik itu. Kerja Nabi ni tak benci pada orang walaupun duk seluk walaupun cemar. Tak benci. Nabi kata ummati. Tuan-tuan kena fikir dan bawa hak ni siapa bila? Siapa kita berjalan tu masuk kubur. InsyaAllah. Allahumma lakal hamdu kama anta ahluhu wa salli ala Muhammadin kama anta ahluhu faf'al bina kama anta ahluhu innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadilah segelitir kami duduk tak ada tangan ni ya sebab hidayah untuk umat surah alam ya Allah. Dan utamakan mula-mula ni cuci puak kami. Aku tahu ya Allah puak kami berdosa belaka, kullu bani adam khata'un, tapi mu ya juga wa khairu khata'ina at-tawwabun. Aku dak taubat dah ni ya Allah. Aku dak belajar, aku dak kecil agama bukan mengajar ya Allah. Aku gerakkan imanku sendiri ya Allah. Setiap dosa, setiap salah aku buat maaf ya Allah, belum mati ya Allah. Bahkan belum aku bangun, belum kuat turun tangan ni ya Allah. Cuci puak kami semua daripada segala dosa ya Allah. Hak ada selisih faham sulah kembali keluarga, isteri, suami, anak dengan ibu bapa, pemimpin dengan rakyat, jiran dalam rumah. Ya Allah, cucilah hati puak kami, jangan mati lekada selumba dan beci antara satu sama lain. Aku takut Nabi tak mengaku umat ya Allah. Hari ni orang panggil aku orang kerja agama, panggil ustaz, panggil baba, panggil maulana, orang mengaku kata orang dakwah, tapi Nabi tak kenal. Aku nak duduk mana akhirat esok ya Allah? Mu tak mengaku kata hamba-Mu ya Allah. Kesiaplah pada umat jauh dengan Nabi 1000 tahun ni. Kesiaplah pada pemuda yang jauh dengan Nabi ni. Kesiaplah ya Allah dengan wanita-wanita hak jauh dengan Nabi ni. Oh Allah, ibu bapa memang kasih pada anak, tapi dengan kelemahan kami hari ni ya Allah, suasana agama dah kekurangan dalam wilayah, dalam kampung, dalam halaman kami. Oh Allah, Rahman Engkau, Rahim Engkau, Karim Engkau. Mu kasih pada hamba lebih pada ibu lagi ya Allah. Hari ni ya Allah, umat duk jadi jauh dengan agama ni, pakai dengan ibu deraka lagi, dengan sunnah Nabi dia buat main-main lagi. Oh Allah, bawalah buat kami semua atas jalan, berjalan ni atas jalan yang betul ya Allah. Kalau silap ya Allah, silap jalan betul ya Allah. Belum mati, pimpin kami, tutung kami, betul kami. Memang kami cemar, kami berdosa, tapi kami duduk dengan orang gerbek, orang tua, orang janggut putih ya Allah. Nabi kami bagi tahu
mu malu nak tolak tangan kosong. Jangan lock kami kecek sia-sia Jangan jadi sediwara ya Allah. Orang tua mana hak mu kena duk tak ada tangan aku yang berdosa ini tupai sorang ya Allah. Qabuliah afiat istiqamah ikhlas dan istiqlal dalam kerja ni ya Allah. Banyak ulama duk dalam majlis aku ya Allah. Hak duk luar masjid dalam masjid duk tak ada tangan ya Rahman. Terimalah amin buat kami malam ni ya Allah. Ya Allah hari ni satu dalam masjid ini, akhirat nanti satu pula bawah naungan arasy Engkau ya Allah. Hari ini mu berpisah kami dengan anak isteri kerana kerja agama. Ya Allah, jangan berpisah kami lagi di akhirat nanti dengan keluarga, ayah, ibu, anak, isteri dan adik-beradik sayang kami dalam jannatul firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin bi rahmatika ya arhamar rahimin.